Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam Syoknya Ramadan, dan episod kali ini kita akan berkongsi tentang Ramadan anda bagaimana. Dan kalau kita tengok sekarang ni checklist kita di hujung-hujung Ramadan ini, adakah Ramadan kita kali ini adalah yang lebih baik daripada sebelumnya? Hari ini adakah hari ini lebih baik daripada semalamnya? Jadi hari ini kita akan berkongsi dengan panel kita yang cukup hebat tentang apakah antara checklist yang boleh kita lakukan sempena dengan hujung-hujung Ramadan ini. Tapi sebelum tu, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan. Jom sama-sama kita saksikan. Aduh, apa lagi ni? Saya tak pasang lagi. Macam mana nak pasang ni? Aduh, barang tak pack lagi. Banyak benda ni, kursi tak tukar lagi. Plastik pun tak buka lagi. Banyaknya. Tak apalah, boleh buat malam ni. Raja pun dah dekat ni. Aduh, nak kena beli barang lagi ni. Ben, apa tu? Jom Ben, malam ni kita nak taruh kat mana? Tak sempat kot. Pergilah dulu. Sebab kenapa? Ni nak kembang barang lagi. Ni tak buka, ni tak buka. Nak tukar sofa lagi. Awalnya kemas. Kan raya lama lagi. Apa lama lagi, 6 hari nak raya. Allah Akbar Ben. Biasa akhir Ramadan ni lah kita nak all out, habis-habisan. Kita nak habiskan ibadah, kita nak tarawih, kita nak berkiamulan. Jom Ben, waktu terhad ni Ben. Kena pergi kan? Kena pergi lah. Okey lah, tak apalah, jom. Jom, kita siap Alright. Okay. Okey, baik, itu dia antara perkongsian kami pada hari ini, dan saya bersama dengan panel saya yang cukup hebat hari ini akan berkongsi tentang apakah antara orang kata checklist kita untuk kita sebelum kita meninggalkan Ramadan pada tahun ini dan bertemu pula dengan Syawal. Dan bersama dengan saya iaitu Fazli Aziz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sihat, Ustaz? Sihat, Alhamdulillah. Sofi sihat Alhamdulillah sihat. Okey, jadi baik. bila kita berbicara tentang Ramadan dah bahkan melabuhkan tiranya, tak lama lagi, beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan Syawal. Jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apa antara persediaan kita sebelum kita menyambut Syawal. Kita ialah sedih kita untuk meninggalkan Ramadan. Alhamdulillah Allah bagi kita peluang tahun ini bertemu sekali lagi dengan Ramadan. Walaupun mungkin cara kita berbeza, tetapi kita diberikan kesihatan yang baik. Alhamdulillah masih diberikan umur dan sebagainya bertemu dengan Ramadan kali ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sofi. Dan sebenarnya saya bila bersembang atau bercakap tentang Ramadan ni, antara benda yang paling saya suka untuk mengulang-ulang dan mewawarkan adalah perasaan syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Sebab seingat kita, seingat saya dan seingat mungkin para jemaah, para penonton sekalian, sebelum masuk Ramadan lagi kita dah doa. Betul? Kan, Allah membalighna Ramadan, Allah sampaikanlah kami pada Ramadan. Ya. Maknanya mengharap, benar-benar mengharap. Dan kita dah masuk dah. Dan bahkan kita dah sampai kepada penghujungnya. Jadi pada saya, kalau kita sudah sampai pada penghujung, macam Sofi sebut tadi, penting untuk kita semak balik di mana kita sekarang. Betul. Sebab kalau kita contoh, kalau kita bawa kereta pun, kita nak pergi ke kota baru lah, contoh daripada KL kan. Bila kita bawa kereta, perasaan kita sebenarnya berbeza-beza tau. Ya. Daripada apa? Daripada sewaktu awal pergerakan, tolak sampai tengah-tengah jalan, sampai dah nak hampir sampai. Ya, betul. Dia berbeza-beza kan. Jadi penting untuk kita buat checklist. Pertama, untuk kita lihat apa emosi kita sekarang. Okey. Apa perasaan kita. Sebab para sahabat dulu bila menghampiri Syawal, mereka ni sebenarnya sangat-sangat sedih. Kenapa sedih? Sebab mereka akan meninggalkan Ramadan, satu bulan yang cukup istimewa, satu bulan yang penuh dengan kepelbagaian anugerah, pahala yang berlipat kali ganda kan. Ibarat kalau sebelum datang tu, kalau para sahabat ni ibarat menantikan orang yang dicintai datang, dan sekarang seolah-olah meninggalkan orang yang dicintai ini akan pergi meninggalkan. Jadi itu pertama. Jadi kalau ada perasaan sedih, ada perasaan
sayu, alhamdulillah lah. Tapi kalau ada perasaan ya Allah tak sabarnya nak habis Ramadan, Akbar. kena check balik lah tu. Okey, baik, itu yang pertama. Dan yang kedua, saya rasa antara benda yang kita kena semak juga adalah prestasi kita. Okey. Prestasi kita di mana kita sekarang, kan? Maknanya kalau contoh dari segi awal-awal, mungkin saya suka sebut macam ni, awal-awal Ramadan, kalau sebelum PKP dululah, sebelum Covid dulu, kalau awal Ramadan tu Pak Imam dengan Bilal ni sembang. Okey. Sembang kata apa? Ya Allah, masjid kita ni kecil, ramai sangat orang datang jemaah tarawih ni, contoh. Kan? Tapi bila masuk 10 yang kedua, dia bincang lagi. Weh, masjid kita ni sedang elok ni, jemaah sedang cukup ni. Kan? Faham. Tapi bila dah hujung Ramadan, dia kata apa? Pak Imam, masjid kita ni besar sangat. Betul sangat. Sebab jemaah dah kurang sangat tinggal. Ya. Kenapa? Sebab masing-masing bila dah terbiasa, dia akan rasakan kurang. Dia macam ni, keterbiasaan membunuh perasaan. Keterujaan Ramadan ni, peringkat awal memang semua orang seronok, gembira kan. Tetapi bila dah lama, dia akan rasa terbiasa. Selesa kan? Rasa selesa, dah terbiasa kan. Kemudian bila dah hujung-hujung, dia terbahagi dua pula, antara fikir nak Ramadan, nak raya. Persediaan raya dan sebagainya, cari. Betul. Jadi sebab tu saya kata kena semak balik prestasi apa dia, amal ibadah kita. Kan? Jangan risau benda yang lepas, tak apalah, mungkin di awal-awal tu ada juga, di awal-awal tu macam tak sempat nak tarawih pun tertinggal dan sebagainya. Tak ada masalah, tetapi di hujung ni ambil peluang benar-benar. Sebab apa? Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Kalau kita pegang dengan sedemikian, kita tak akan lepaskan peluang untuk buat yang terbaik pada Ramadan kali ini. Wallahu a'lam. Itu dia, bila dengar tu kan rasa macam ya Allah, sebab pun ada, ngeri pun ada juga kan. Andai kita diberi peluang, adakah kita diberi peluang lagi pada tahun hadapan dan sebagainya kan. Dan apa yang boleh kita lakukan sebenarnya, Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan, menjadikan Ramadan ini, rutin Ramadan ini menjadi rutin kebiasaan kepada kita. Bagaimana kita nak mendidik hati kita dan juga perbuatan kita supaya perkara itu boleh di-apply bukan ketika Ramadan saja. Maksudnya mungkin kita boleh tambah sunat kan. Bila Ramadan ni kita banyaklah melakukan solat sunat dan sebagainya. Tapi bila dah habis Ramadan, maka tinggallah segala sunatnya pun, ambil yang wajib je. Jadi kalau boleh kita nak konsisten. Bagaimana ketika Ramadan boleh mengaji, baca Al-Quran dan sebagainya. Begitu juga selepas Ramadan. Ini soalan sentak ni. Sentak bukan pada orang lain juga, pada saya juga sebagainya kan. Kadang-kadang sebab kita kadang-kadang Ramadan tu memang kita bersungguh-sungguh, macam-macam amal kita buat kan, macam-macam amalan sunat yang kita buat. Sebab apa? Kita nak mengejar pahala yang berkali-kali ganda tu kan. Betapa baiknya Allah Subhanahu Wa Taala pada kita. Dalam 12 bulan, dia beri satu bulan special. Very special. Buat benda yang sama tapi pahalanya berganda. Ibarat kalau kita kerja macam biasa kan, gaji kita ber-10 kali ganda. Masya-Allah. Kerja waktu kerja sama. Betul. Kan? So itu kelebihan bulan Ramadan. Baik, bila berbalik pada soalan tadi, saya sebenarnya teringat kata-kata Yusuf Al-Qaradawi. Dia kata apa? Jangan kamu menjadi hamba kepada Ramadan. La takun ramadaniyan. Jangan kamu jadi hamba Ramadan. Tetapi jadilah hamba kepada Tuhan, kepada Ramadan. Itu hamba Allah. Sebab Allah yang kita sembah dalam Ramadan sama je dengan Allah yang kita sembah di luar Ramadan. Betul. Jadi kata-kata tu sebenarnya sangat-sangat menarik dan sangat-sangat menyentap sebenarnya. Betul. Sebab kadang-kadang bila kita bersungguh sahaja dalam Ramadan dan tidak pada luar Ramadan, yang tu kena semak balik. Adakah kita beramal ibadah dalam Ramadan ni hanya semata-mata kerana suasana? Betul kan? Suasana. Orang kau tak pergi tarawih ke? Alamak. Rasa malu, rasa bersalah kan? Betul. Tak pergi masjid rasa bersalah kan? Jadi pergilah masjid. Jadi pergilah tarawih. Jadi bila dah habis Ramadan, orang dah tak tanya dah. Sebab apa? Orang mengejar tarawih. Sedangkan pahala yang lebih besar tu pahala-pahala yang wajib. Kan? Baik, itu satu. Jadi yang keduanya, bila kita berbincang tentang momentum selepas Ramadan ini, sebenarnya ada beberapa perkara yang boleh kita tengoklah. Yang pertama, jangan ubah rutin. Jangan ubah rutin. Sebab kalau kita dah ubah rutin, kita akan memasuki rutin baru. Jadi bila rutin baru, dia akan terbiasa dengan rutin baru. So, dia macam ni, saya bagi contoh macam ni. Kalau kita dah biasa bangun pagi, kan? Bangun pagi dalam bulan Ramadan kan? Sahur. Mana sahur, pukul 5 dah bangun. Betul. Jadi pada bulan selepas Ramadan, jangan bangun lambat. Kekalkan. Sebab dengan mengekalkan, dia akan menjadi kebiasaan. Sebab ada ahli psikologis, dia banyak kajian sebenarnya. Ada yang mengatakan kalau kita nak kekalkan satu tabiat, kita ambil masa 20 hari. Kan, kita buat betul-betul, dia akan jadi masa lama. Lama Lah juga tu kan. Lama juga. Tapi kalau 20 hari, kita lagi balance 10 hari. Maknanya Ramadan akan berjaya mengekalkan. Ada pendapat, ada juga kajian menyatakan 40 hari.
Okey. Ada yang mengatakan 40 hari. Mana 40 hari kalau kita buat, dia akan kekalkan tabiat. Dan ada yang kata sampai 60 hari. Okey. Jadi masing-masing ada hujah lah dan berdasarkan kajian masing-masing lah. Cuma pada saya kalau kita mengekalkan bulan Ramadan, kita usaha untuk kekalkan. Kalau yang pegang pada 20, kalau benar-benar jadi 20, insya-Allah kekal lah. Betul. Tapi kalau 40, maknanya kita kena berusaha tambah lagi 10 hari. Kan daripada 30. Kita kena jaga 40. momentum tu. Jaga momentum. Maknanya kena set in mind. Lepas Ramadan ni 10 hari ni memang betul-betul nak jaga, nak kekalkan rutin yang sama. Dan katakan yang pegang 60 hari. Makna kena set dalam minda 30 hari lagi untuk kekalkan. Yes. So itu dari sudut psikologi lah. Cuma pada saya kena yang ketiga adalah kena mohon bantuan Allah lah. Sebab benda ni kita ni manusia lemah. Betul. Hati ni berbolak-balik, berubah-ubah. Kan rasa semangat buat, rasa tak semangat tengoklah terlentuk lah kerjanya. Itulah tu. Kan? Mungkin di awal pagi tu rasa semangat. Tiba-tiba dah petang tu rasa kurang pula semangatnya. Ataupun nak puasa sunat kan. Time-time tu lah orang ngajak makan yang Allah sedap yang amat kan. Yang golek lah apalah kan Allah. Dugaan. Baik, jadi Ustaz sebenarnya kan bila kita berbalik kepada situasi pandemik COVID-19 kan. Dan sebenarnya COVID-19 ini adalah reset button buat kita semua umat Islam dan sebagainya lah. Sebab kalau kita tengok sebenarnya COVID-19 ni mendidik kita untuk berbuka puasa dengan ahli keluarga, melakukan perkara yang sepatutnya kita lakukan bersama dengan keluarga kita. Mungkin kalau sebelum ni kita tak sempat nak buka puasa dengan ahli keluarga, tak sempat nak berterawih dengan anak dan juga isteri sebagainya. Tapi sebenarnya COVID-19 lah mendidik kita. Dan mungkin komen Ustaz sendiri mengenai perkara ini. Subhanallah. Alhamdulillah sebenarnya hikmah di sebalik COVID-19 pun banyak sebenarnya kan. Dan saya ingat pengalaman berpuasa pada tahun 2020 satu pengalaman yang luar biasa hebat kan. Betul. Yang mana cuma dia macam ni. Apa saja yang berlaku, kita akan ada dua respon. Sama ada kita menjadi syukur atau kufur. Kan? Betul. Contoh ujian yang sama, reaksi akan berbeza. Ya. Saya bagi contoh macam pandemik COVID-19. Ada orang dengan COVID-19 yang berlaku ni, dia menjadi orang yang lebih bersyukur. Sebab apa? Macam tadilah Sophie sebut lah kan. Bulan puasa boleh duduk puasa sama, buka puasa sama-sama, ramai-ramai. Kalau tak buka tengah jalan seorang, dekat masjid seorang, dekat ni seorang kan. Betul. Lain-lain kan. Tapi bila duduk bersama, ya Allah, barulah menikmati kebersamaan dalam keluarga. Baru perasan anak dah besar rupanya. Kan? Selama ni ingatkan sekolah darjah 5 pada darjah 6 rupanya kan. Contohlah kan. Jangan makan bersama. Okay. Jadi itu untuk orang yang bersyukur. Tetapi kalau orang yang kufur, dia akan melihat benda ni sesuatu yang menyusahkan juga. Kan? Sesuatu yang membebankan. Kan? Jadi ada yang jadi apa saja pada saya ujian ni satu ujian, reaksi tetap berbeza. Reaksinya sama ada imma syakirun wa imma kafur. Menjadi orang yang bersyukur ataupun yang kufur. So pada saya apa saja yang berlaku kena reset balik hati kita bahawa setiap yang berlaku ni adalah ujian. Sebab tu namanya ujian. Ada yang lulus, ada yang gagal. Betul. Kan? Jadi respon kepada ujian tadi adalah reaksi kepada ujian tadi, respon kita kepada ujian tadi, itulah yang akan menggambarkan apa yang ada dalam hati, dalam minda kita. Sebab itu pada saya bersyukurlah walaupun sesusah mana disebabkan COVID-19, walaupun apa yang berlaku disebabkan oleh COVID-19, itu semuanya hanyalah asbab. Dia berbalik kepada hati kita. Bila dia macam ni, bila hati tenang, besar mana ujian tetap boleh lalu. Tapi bila hati gusar, ujian sekecil mana pun tetap akan gundah. Wallahu a'lam. Masya-Allah, itu dia kata-kata tu terus melekat dekat hati kan. Sebab betul, kita kadang-kadang manusia kita selalu leka lah, dapat ujian sikit kita dah merungut. Kita tak bersyukur, kita tak nampak di sebalik itu hikmah yang cukup besar Allah nak berikan kepada kita semua. Sedangkan Allah berikan kita masa bersama dengan keluarga. Masa itu kita tak boleh beli dengan wang ringgit kita. Masa itu kita tak akan dapat, walaupun macam kerja kita mungkin berpangkat tinggi dan sebagainya, lagi pangkat tinggi lagi lah, banyak masa tak ada bersama dengan ahli keluarga dan sebagainya. Sebenarnya inilah hikmah pandemik COVID-19. Kalau kita ambil kembali, kita apa orang kata, kita mengimbau balik kan, apa antara perkara-perkara yang telah pun berlaku dalam kita dan juga keluarga, dan mungkin ada di kalangan kita yang telah pun hilang pekerjaan dan sebagainya. Tetapi pastinya ada sinar di sebalik itu. Pastinya Allah nak memberikan sesuatu yang lebih baik kepada mereka, insya-Allah. Dan kita ada banyak lagi yang kita ingin bincangkan selepas ini. Kita akan berhenti rehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini.
Di keliling kita di Malaysia ni rakyat yang pelbagai majmuk, pelbagai kaum. Sudahkah kita sampaikan Islam itu kepada mereka? Ini persoalan yang perlu dijawab, dan inilah jawapan yang kami berikan melalui Pusat Dakwah Serantau Yayasan Amal Malaysia. Di sinilah tempat kami melatih dai dari seluruh pelosok rantau ASEAN. Alhamdulillah tuan-tuan, sehingga hari ini sangat berkesan. Tuan-tuan, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andainya kamu menanggung pembiayaan atau perbelanjaan seorang pejuang, sesungguhnya pahalanya sama seperti kamu sendiri pergi berjuang. Kita dah 85% siap. Kita masih perlu dalam 1.5 juta. Mari kita bersama-sama menyumbang untuk menyiapkan Pusat Dakwah Serantau, tempat melahirkan dai mewakilkan kita yang mungkin tak berkesempatan ke tengah masyarakat yang belum menerima hidayah Allah, supaya mereka juga dapat menjadi Muslim, bakal beriman, menempatkan diri di syurga seperti yang kita semua impikan. Ya, kembali lagi dalam Syoknya Ramadan dan kita masih lagi bersama dengan tetamu kita Fazli Aziz. Ustaz, Ustaz, bila kita cakap tentang pandemik COVID-19 ni, memang mendidik kita yang orang kata bukan sikit-sikit tau. Memang betul-betul dia bagi pengajaran tu cukup besar buat kita semua duduk rumah kan. Dan dengan adanya PKP, PKPB, dan sekarang ni kalau kita tengok, kita berbuka puasa pun dah tak boleh macam dulu lagi. Kalau dulu mungkin bermewah-mewahan kan, di berbuka puasa penuh ni jadual ni, besok di hotel sana, di hotel sini, buffet Ramadan di sana sini sebagainya. Dan sebenarnya COVID-19 ni lah mendidik kita untuk lebih berjimat cermat, lebih lagi masa tu kepada keluarga lah sebenarnya. Itu yang secara asasnya kita boleh nampakkan. Dan mungkin komen Ustaz sendiri mengenai perkara ni. Okey, pengalaman saya sendiri lah. Pengalaman dulu waktu terlibat dengan nasyid dulu kan. Antara cabaran saya adalah banyak event bulan Ramadan. Okey. Jadi waktu malam, waktu buka puasa tu show. Kemudian lepas show makan, lepas tu sambung show kadang-kadang sampai pukul 10 kan. Lepas tu nak tarawih dah penat kadang-kadang, lambat dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya rasa macam, ya Allah, ruginya aku masa tu kan. Sebab kita rasa kita tak dapat manfaatkan setiap masa. Sebab setiap detik yang berlalu tu sangat berharga. Betul. Ya kan, setiap detik yang berlalu tu sangat berharga, sangat mahal sebenarnya kalau kita bazirkan. Dan bila kita, saya tak kata bila buat persembahan nasyid apa semua tu membazir, tidak. Tetapi bila dia menyebabkan kita keletihan sampai nak tarawih jadi malas, lambat dan sebagainya, nak tadarus pun susah. Jadi saya rasa itu satu kerugian. Sebab tu kadang-kadang saya pernah terfikir, ya Allah, aku nak satu bulan Ramadan ni betul-betul nak fokus, nak kerja pun nak fokus buat ibadah je. Itu yang terimpian lah. Tapi lah kalau buat macam tu tak makan pula sebab tak ada kerja kan. Tapi rupanya Allah bagi satu peluang. Betul. Di mana tahun 2020 Allah bagi satu peluang begitu. Betul. Kan, untuk kita buat dan ni kepada masa semua. kepada semua. Bukan yang minta saja, yang tak minta pun dapat juga kan. Itu satu. Yang kedua, saya rasa benar Sophie, mana kalau kita nak mengkaji hikmah ni banyak. Ya, betul. Kan kalau kita tengok, saya ingat satu kenyataan akhbar berkenaan dengan pembaziran yang berlaku pada bulan Ramadan. Makanan saja. Lebih kurang 25 tan ke hampir 30 tan sehari. Kan? Sehari membazirnya ya Allah. Kan, itu tak cerita lagi orang buat dosa dengan menjual makanan. Kan? Betul. Makanan yang 3 hari lepas panaskan balik, jual balik, makan sampai muntah-muntah kawan tu kan. Jadi jadi pada saya itu kalau kita nak melihat hikmah, maknanya sekarang ni Allah bagi quality time kepada keluarga untuk duduk di rumah. Cuma saya tahu ada juga di kalangan yang sahabat-sahabat kita yang hilang kerja, yang hilang punca pendapatan yang sebenarnya mungkin ada masalah rumah tangga. Sebab dia macam ni, COVID-19 ni, kalau orang tu tak ada masalah rumah tangga, dia akan jadi sesuatu yang kita kata quality time, the best moment untuk bonding time. Tapi kalau dia ada masalah, ianya akan menambah teruk keadaan. Betul. Jadi pada saya, waktu macam saya sebut tadi, dia akan jadi sama ada kita jadi orang yang bersyukur atau orang yang kufur. Walau ujian yang sama. Jadi sebab tu apa jua keadaan, sesusah mana kita kena jadi orang yang bersyukur lah. Sebab apa jadi Allah jadi la in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, Allah akan tambahkan lagi nikmat. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sekiranya kamu kufur ni, Allah akan tambah lagi azab.
Auzubillah min zalik. InsyaAllah. Maka jadilah orang yang bersyukur Hmm. supaya Allah akan tambahkan lagi orang kata dari segi keberkatan keluarga, dan kadang-kadang orang ni rezeki ni orang pandang dari segi duit je, tapi sebenarnya tidak kan. Ya. Rezeki itu datang dari pelbagai bentuk dan pelbagai sudut sebenarnya. Dan berbalik kepada topik kita kan, strategi kita untuk kita menyusun, orang kata dah Ramadan dah hujung-hujung ni, bakal menyambut Syawal ni, persiapan yang boleh kita lakukan supaya kita tinggalkan Ramadan ini dengan keadaan yang lebih baik mungkin daripada tahun lepas. Apa persediaan yang boleh kita lakukan, Ustaz? Baik, memandangkan baki masa yang dah tak berapa banyak yang ada kan. Maknanya emosi macam saya kata sebut di awal tadi, saya suka ingatkan tentang emosi sebab saya banyak cakap pasal emosi kan. So emosi yang sedih untuk meninggalkan menyebabkan kita akan berusaha lebih baik. Maknanya kita akan memanfaatkan masa sebaik mungkin. Kalau boleh ambil cuti, ambillah cuti. Kan? Kalau kerja sendiri lagi senang. Betul. Kan? Susun sendiri Susun sendiri. Anda betul-betul fokus. Sebab apa? Saya bimbang macam ni. Sebab di awal Ramadan pun sebenarnya kita dah kena letakkan matlamat dalam Ramadan. Ramadan kita biar Ramadan yang bermatlamat. Bukan Ramadan yang kita lalui seperti orang lain lalu. Kan kita hanya ikut orang, tidak. Ramadan kita mesti bermatlamat. Matlamat apa? Antara benda yang paling penting. Saya ingat tentang satu hadis Nabi Muhammad SAW tentang Nabi tengah naik mihrab. Kan? Naik mihrab, tiba-tiba Nabi sebut amin. 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 3 kali Nabi sebut. Jadi sahabat tanya balik, kenapa kamu sebut macam tu ya Rasulullah? Jadi Rasulullah kata, Jibril datang pada aku dan Jibril melaknat 3 golongan, 3 jenis orang. Dan salah satu orangnya adalah apa dia? Orang yang masuk Ramadan, kan dia masuk Ramadan dan dia tidak dapat keampunan Allah dalam Ramadan. Kan? Sedangkan bulan ni Allah nak ampunkan ni, mai pada aku nak ampunkan. Tapi orang ni masuk Allah tak ampun. Kenapa tak ampun? Sebab dia tak minta pun. Jadi kebimbangan saya adalah begitu. Jadi sebab itu kita kena dalam keadaan sekarang, kita kena fokus, kita kena benar-benar bersungguh-sungguh. Sebab tu saya suka ayat yang disebut sebagai macam disebutlah, andai ini Ramadan terakhir. Kan? Andai ini Ramadan terakhir dalam hidup kita. So apa yang kita nak bawa nanti? So sedangkan bulan yang lain mungkin tidak ada peluang sebegini. Betul. Ramadan lah peluang yang terbaik untuk nak menggandakan, apatah lagi mengejar Lailatul Qadar kan. Betul. InsyaAllah. Jadi pada saya persediaan lah, tetapi pada saya sekarang ni fokus minda dan juga emosi kita kan untuk buat yang terbaik, bersungguh-sungguh. Dan bayangkan kalau kita nak mati besok kan, mesti kita akan buat macam tu. Betul. Yang terbaik dah, tak fikir dah benda lain, tak fikir dah dunia, harta dapat 100 juta pun lantak lah. Tak fikir dah. Tak fikir dah. Betul. Fikir sebab nak menghadap Allah, nak bawa apa. Wallahu a'lam. Itu dia. Maka kita pun akan duduk di tikar sejadah tu, ya. akan sentiasa orang kata melakukan ibadah selagi yang kita mampu kan. Jadi sebenarnya target tu janganlah kita, orang kata janganlah kita terhenti sampai Ramadan saja. Konsisten kan. Kalau tadi Ustaz ada kongsikan tadi, mungkin ambil masa sampai 20 hari, ada orang yang mungkin 30, 60 kan. Jadi bergantung kepada kita. Kita kenal diri kita. Bagaimana untuk kita nak memastikan supaya rutin Ramadan ini sentiasa konsisten dalam diri kita. Baik, kita tak lama lagi kita akan menyambut Syawal. Jadi sebenarnya persiapan kita untuk musim orang kata musim COVID-19 ni, Ustaz, bagaimana kita nak memastikan Syawal kita ni kita kenalah meraihkan setelah kita sebulan kita menyambut Ramadan kan. Pastinya first Syawal tu cukup bermakna buat kita semua. Tapi bagaimana persediaan dari segi pandemik COVID-19 ni? Pastinya agak berlainan kalau berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini kan. Itulah. Kalau macam Ustaz sini macam mana? Dah ready ke? Saya sebenarnya itulah bila sebut tentang raya. Disunatkan untuk bergembira pun sebenarnya hari raya ni kan. Betul. Maknanya satu Syawal ni memang diharamkan puasa pun. Betul. Kan? Nak ceritanya Allah suruh bergembira lah. Betul-betul gembira. Sebab apa? Kita sudah melalui satu bulan fasa latihan dan kita dah berjaya. Kalau berjaya lah, maknanya berjaya tu raihkan kegembiraan tu. Cuma saya suka juga untuk mengajak sebelum masuk Syawal, persediaan tu pertama persediaan pada diri kita, tapi saya juga untuk ingatkan persediaan untuk orang lain. Sebab ini COVID-19. Pandemik COVID-19 ni banyak merubah suasana, landscape ekonomi masyarakat kita kan. So instead of boleh kita fokus kepada persiapan kita. Why not kita jadi orang yang prihatin, cari sesiapa yang memerlukan, buat sedekah sebanyak mungkin. Kan, buat sumbangan sebanyak mungkin. Sebab apa? Kegembiraan sebenarnya adalah apabila kita membahagiakan orang.
Betul. Itu kebahagiaan sebenar. Bila kita bahagiakan orang, kita akan bahagia. Jadi instead of sebelum masuk Syawal tu, segala persiapan, saya kata persiapan bukan hanya untuk kita, bantu orang persiapkan diri. Maknanya sesiapa ada peluang untuk sedekah, ada peluang untuk beli baju baru, orang buka. Itulah. Buat, tak ada masalah. Kan ada peluang untuk bagi zakat, ada peluang untuk belanja kan. Sebab contoh, instead of kita bagi, banyak betul instead of di samping kita, contoh kita spend 5,000 untuk duit raya kita, duit raya satu kan, duit raya lagi persiapan baju raya apa semua kan, 5,000. Why not ambil 2,500 tu jadikan duit Ramadan, Betul. bagi kan. Sebab pahala Ramadan lagi besar daripada duit raya tu. Ya, betul. Kan? Hari raya tu memang seronok bagi duit raya, tapi bagi duit raya pada Ramadan lagi. So, tukar kita punya rutin tu kan. Tukar kita punya cara lah. Tapi tak adalah hari raya langsung tak bagi. Betul. Tapi maknanya bagi pecahkan. Kemudian daripada situ kita itu dari segi persiapan, bantu orang persiapkan untuk kelengkapan untuk raya lah. Okay. Kemudian bila kita dah masuk Ramadan, kita dah masuk Syawal, kalau persiapan material apa semua saya tak perlu bincang. Masing-masing dah tahu dah warna apa semua, tak kisah. Cuma adalah bagaimana untuk kita kekalkan momentum tadi. Kan. Persiapan saya adalah persiapan hati dan emosi untuk mengekalkan momentum. Sebab tu pada saya salah satu benda yang penting nak kekalkan amalan kita dalam bulan Ramadan ni, Syawal. Jangan tinggal masjid. Sebab apa? Masjid ni dia ada circle. Kalau kita ada positif group, inilah positif groupnya. Kan kita ada grup yang mengamal bersama, yang buat amalan secara bersama. Ini sebab apa Nabi sebut al-mar'u 'ala dini khalil, seorang itu berdasarkan agama kawannya. So kita kekal berkawan dengan orang baik-baik di masjid, kekal berkawan dengan orang baik-baik yang insya-Allah momentum tu akan kekal. Sebab hati ni dia macam ni lah. Kadang-kadang kan kita tinggal sikit je. Contoh bulan Ramadan stabil kita everyday tu solat duha. Raya kita dah start hari-hari ni. Sehari je tinggal. Cukup sehari je. Habis. Dia akan rasa macam berat kan, mula-mula berat kan. Lepas tu hari kedua tinggal lagi rasa macam okey kot. Akhirnya dia biasa tinggal dan kekal tinggal, selesa tinggal. Kebiasaan lah. So sebab itu itulah kena usahalah. Benda ni yang bercakap pun cabaran juga, tapi saya mengingatkan diri saya dan juga para penonton lah untuk sama-sama kita buat yang terbaik selepas Ramadan, pasca Ramadan. Sebab cabaran lebih besar pada lepas Ramadan. Kan. Puasa bulan Ramadan senang. Betul. Puasa bulan Syawal belum tentu senang. Betul. Cabaran. 30 hari Ramadan semua orang boleh konsisten puasa walaupun tak semayang, ada juga yang tak semayang. Betul. Tapi 6 hari puasa Syawal belum tentu dapat. Dugaan jemputan, kalau dulu jemputan rumah terbuka. Allahu akbar. Banyak dugaan cabarannya. Tengok pula ayam apa ni? Orang kata ayam golek lah. Kambing golek. Sate, ya Allah, kambing lem sheng. Allah. Allahu akbar. Wagyu pula macam-macam lagi. Tapi itulah sebenarnya bagaimana untuk kita mengekalkan momentum tu kan. Pastinya ada cabaran. Tapi bagaimana kita nak mengekalkan bahawa untuk kita kekalkan benda tu bukan ketika Ramadan saja, malah selepas itu untuk mengekalkan momentum tu. Berbalik kepada Ustaz tadi kata iaitu yang paling penting adalah hati kita, emosi kita kan, dan juga minda kita. Itu yang paling penting. Dan Ustaz mungkin ada ucapan raya kepada para penonton. Tak lama lagi ni nak beraya dah, semua dah tak sabar dah. Kak Ngah dah tukar langsir, semua dah kat rumah tu. Sofa dah tukar belum? Mungkinlah ada ucapan kepada para penonton semua, insya-Allah. Baik, saya nak mengambil kesempatan ni lah. Biasa banyak ambil kesempatan sebab live ni kan. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Kullu 'am wa antum bi khair. Tafaddal. Takabbalallahu minna wa minkum. Moga Allah terima amalan kita semualah. Dan kepada semua yang mengenali saya mohon ampun dan maaf lah sepanjang mungkin ada perkongsian-perkongsian yang terasa hati dan sebagainya, sama ada dalam platform ini atau mana-mana platform lah. Dan juga kepada ahli keluarga saya pun saya ucapkan selamat raya jugalah, sama dia menonton ataupun tak menonton. Dan doakan saya insya-Allah Allah berikan kesihatan untuk terus berkongsi dan juga berbakti pada ummah lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Itu saja. Dan juga mungkin akhir sekali kita ada sedikit kesimpulan untuk tajuk kita hari ini, supaya kita dah buat checklist tu, kita tengok checklist tu, jangan checklist simpan setahun sekali je. Maksudnya setiap bulan sebenarnya kita kena sentiasa tengok balik checklist tu supaya kita menjadi insan yang lebih baik hari demi hari, insyaAllah. Sebagai kesimpulannya, apa saja yang kita buat ni dia kena ada dua benda. Okey.
pertama matlamat. Masuk Ramadan biar bermatlamat. Habis Ramadan biar ada matlamat. Yang kedua mesti ada semak. Kena sentiasa ada matlamat kan? Kena sentiasa ada matlamat. Sebab apa benda kita buat dia macam kalau kita main bola. Main bola ni kalau tak ada tiang gol tak ada makna bola tu pun. Kan? Orang berebut bola sebab apa? Sebab ada gol. Kalau tak ada gol berebut tak? Betul kan? Jadi maknanya meletakkan tujuan untuk supaya matlamat apa saja kalau biar ada matlamat. Yang kedua mesti ada semak. Semak dan imbang. Maknanya sekarang kalau kita lalu Ramadan, letak matlamat, kemudian semak Ramadan kita bagaimana. So sama juga Syawal. Matlamat yang kita letak Syawal untuk mengekalkan Ramadan juga kena semak. Kan? Jadi kalau tidak ada semak, maka tidak ada muhasabah. Bila tidak ada muhasabah, kita hanya buat apa yang kita rasa nak buat dan kita tinggal apa yang kita nak tinggal. Bukan kita buat dengan benar-benar keinginan kita buat. Ada hanya ikut mood dan perasaan. Jadi wallahualam. Bila rasa hari ni mood terlebih rajin buat. Bila rasa malas tinggal dulu kan. Macam tu. Akhirnya kita yang menjadi insan yang rugi kan. Dan sebenarnya itulah macam Ustaz kongsikan tadi, kita kena sentiasa semak, kena ada matlamat dalam hidup, kena sentiasa semak diri kita sebab kita tahu kita tak dipercayakan diri kita sangat ni. Sebab kadang-kadang kita ni banyak yang terleka lagi. Terleka daripada sedar kan Ustaz kan. Jadi sentiasa semak apa antara rutin kita, apa antara ibadah yang boleh kita tambah baik, perbaiki, insya-Allah moga hari demi hari kita menjadi insan yang lebih baik. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Ustaz Fazli Aziz. Terima kasih Sofi. Terima kasih banyak. Hari ini banyak yang informasi, ilmu yang saya dapat dan juga para penonton semua. Terima kasih diucapkan sekali lagi sebab perlunya kita ada checklist ni supaya kita sentiasa semak diri kita. Dan saya pun kadang-kadang tergelincir juga Ustaz. Sama. Tergelincir juga. So nak keep balik dekat on track tu, kena sentiasa lah semak diri kita. Dan insyaAllah terima kasih kepada para penonton semua yang setia bersama dengan kami dalam Syoknya Ramadan. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada kesempatan di Ramadan yang akan datang. Moga Ramadan kali ini yang terbaik, moga tahun depan yang terbaik buat kita semua. Sekian daripada saya, Raja Sofi Raja Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.